Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So hari ini kita akan masuk ni kepada contoh soalan SPM berkaitan tajuk ubahan. Ubahan cikgu dah beritahu kan, dia soalan objektif. Biasanya dia 2 soalan. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama soalan SPM 2015 soalan nombor 38. Okay, dia beritahu seisi padu periuk V, isi padu periuk V adalah berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya R. So, dengan menggunakan K sebagai pemalas, ungkapkan K, dia nak ungkapkan K dalam sebutan V dan R. Okay, so maksudnya K sama dengan berapa? Okay, so dalam soalan ni, V adalah berubah secara langsung. Okay, so kita buat V, cikgu tulis di celah-celah ni berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya R. So V V berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Jadi kita boleh tulis V sama dengan K R kuasa 2. So dia nak ungkapkan K dalam sebutan V dan R. So dia nak K saja, bermaksud R kuasa 2 kena pindahkan. So bila kita pindahkan R kuasa 2, dia jadi bahagi. Dia akan jadi V per R kuasa 2 sama dengan K. Jadi kalau kita terbalikkan, K sama dengan V per R kuasa 2. So tengok jawapan. Ni ada kan? Jawapannya adalah B. Dah selesai. Okay, dia tak semua soalan kena ada pengiraan. Memang ada juga soalan yang macam ni. Okay, so soalan ni contoh yang kedua, SPM 2011. Okay, so dia kata R berubah secara langsung, dengan punca kuasa 2S dan secara songsang dengan T. So K pemalas, cari hubungan RST. So sama macam tadi kita buat R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S, dan secara songsang dengan T. Macam ni. So kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, so R sama dengan K punca kuasa S per T. So tengok jawapan ada tak? R punca kuasa S per T. So jawapannya adalah B. Dah selesai. Okay, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, SPM 2015. Soalan nombor 39. Dia kata diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q. Tu yang diberi. Lepas tu dia kata P sama dengan 2. P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 1/64. Hitung nilai P. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 343. So kita selesaikan seperti biasa. Mula-mula tulis dulu dia punya persamaan tu. P berubah secara songsang, so 1 per punca kuasa 3Q. Punca kuasa 3Q. So dalam bentuk persamaan, P sama dengan K per punca kuasa 3Q. And then gantikan nilai P sama dengan 2 dengan Q sama dengan 1/64 masuk dalam persamaan ni. So kita ganti P tadi 2. So 2 sama dengan K per punca kuasa 3. Q awak adalah 1/64. Tak apa, biar je macam ni. No worry, tak ada apa-apa pun. Dah ganti kan? Lepas tu kita ni selesaikan yang bawah ni. So 2 sama dengan K. Punca kuasa 3 1/64, awak akan dapat 1/4. Kalau awak tak risau macam tak sure, tekan je calculator. And then 1 sekarang ni 1/4
kena pindahkan ke sini sebab kita nak cari nilai K. So, bila pindah dia jadi darab. So, bila kita darabkan 2 darab 1/4 sama dengan nilai K. So, kita akan dapat 2 darab 1/4, kita dapat 1/2. So, kita dapat K sama dengan 1/2. And then, ganti balik masuk sini. Persamaan ni. So, kita tulis balik P sama dengan 1/2 punca kuasa 3Q. Inilah awak punya persamaan. Okay, tapi ni belum selesai. Sebab dia minta ni, hitung nilai P apabila Q sama dengan 343. Maksudnya kena ganti Q 343 masuk dalam persamaan ni. So, kita ganti P sama dengan 1/2 per Q awak 343 kan? Kita ganti punca kuasa 3, 343. So, berapa punca kuasa 3, 343 ni? Tahu tak? Okay, so kita buat sini P sama dengan 1/2. Punca kuasa 343 ni 7. Kalau tak sure, kita tekan kalkulator. Okay, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 3, 343. So, kita dapat 7. So, P sama dengan ni. Tengok ada jawapan. Ada kan jawapan macam ni? Maksudnya, bila dia dalam keadaan macam ni, awak kena tekanlah kalkulator 1/2 bahagi 7. Kalau takut salah lah, 1/2 bahagi 7. So, awak akan dapat 1/14. Ada jawapan tak? Ada kan? So, jawapannya adalah B. Okay? Okay, kita tengok contoh kita. Okay, contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang terakhir. Okay, dalam satu, okay, dia dalam bentuk ayat ni. Jadi, kena baca betul-betul ni. Dalam suatu kerja sukarela, dua orang budak lelaki, okay, ni telah ditugaskan untuk mengecat dinding sebuah dewan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka adalah 2 jam 30 minit. Okay, 2 jam 30 minit ni adalah, tadi dia kata masa. Okay, masa. Diberi masa T. Okay, so masa dia T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja Y. Maksudnya bilangan tenaga kerja ni murid lelaki tadi lah. Maksudnya orang. Okey, hitung masa dalam minit. Ni dia dah bagi trik awak ni. Dia kata dalam minit. Yang salah tau. Okey, yang diperlukan oleh 5 orang murid lelaki untuk melakukan tugas itu. Okey. So, first kali ambil dia punya yang persamaan tadi, diberi T berubah secara songsang. Okey, T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja Y. 1/Y. T berubah secara songsang dengan Y. Jadi, T sama dengan K/Y. Macam tu. Okey, lepas tu T ni apa? T tadi adalah masa. Y ni bilangan budak lelaki, tenaga kerja. So, masa awak adalah 2 jam 30 minit. Tetapi, awak kena ingat, 2 jam 30 minit ni, soalan minta dalam minit kan? So, better awak terus tukar 2 jam 30 minit, tukarkan kepada minit. Cikgu tulis kat tepi sini 2 jam 30 minit bersamaan dengan 1 jam 60 minit. 2 jam 120 minit. Tambah dengan 30, awak dapat 150 minit. So, kita akan guna ni. Gitu Jadi, T awak, T 150. Okay. Sama dengan K per Y. Y tu bilangan tenaga kerja. So, bilangan tenaga kerja awak 2. So, per 2. So, K awak adalah 150 darab 2 sama dengan K. So, bila awak kira, awak akan dapat K sama dengan 300. Okay. So, kita ganti semula 300 ni masuk dekat persamaan yang asal. T sama dengan 300 per Y. So, inilah awak punya persamaan. Okay, lepas tu, soalan minta, dia kata hitung masa. Maksudnya cari masa adalah T kan. Hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugasan itu. 5 ni maksudnya adalah nilai Y. Ni
So kita ganti T. Okay, T kita nak cari. Okay, 300 per Y. Y ni adalah 5. So kita ganti dengan 5. So bermaksud T awak adalah berapa? 60. So 60 ni ngam lah 60 dalam minit sebab kita dah tukar awal tadi. So ada jawapan 60? Ada. So maksudnya sekarang sebenarnya soalan ni dia tanya macam ni. Dia kata kalau tulis balik lah kalau dah dua budak lelaki bersamaan 2 jam 30 minit. Okey. So kalau 5 berapa? Itulah sebenarnya yang ni. So kita kira-kira kita dapat 60. Inilah jawapan awak. Okay, so kita jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum.